Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Sudah lama aku nak buat video YouTube ni, so here I am making video YouTube cerita seram untuk kamu, okay? So kepada peminat cerita seram, hi guys, welcome back to my cerita seram. Seram with Fahmi lah tu konon. Abaikan this is Almari, okay Almari. Semua takkan dilihatkan. Tapi I hope everyone enjoy lah cerita seram sebelum-sebelum ni. So if you guys belum lagi lihat YouTube video sebelum-sebelum ni, bolehlah lihat, like terus, lepas tu subscribe, turn your notification on, so if aku ada upload video baru, kamu boleh lihat terus. So guys, sebelum memulakan video baru, how are you guys? I hope you guys sentiasa di dalam rahmat dan juga lindungan Allah selalu. Doakan sama je untuk aku. Semoga aku disihatkan tubuh badan, dimurahkan rezeki selalu. Okay guys. Okay guys, tanpa membuang masa, cerita seram kali ni aku ada screenshot. Dulu batak pulang sudah ni cerita seram ni, tapi aku ada screenshot waktu aku cerita untuk kamu waktu live. Banyak waktunya, waktu live. And this cerita seram bagiku okey lah. Seram, tahap keseramannya tu bagiku seram je lah. Namanya suka penggemar cerita seram kan. So sebelum ni pernah screenshot cerita ni. So if you guys belum dengar, aku ceritakan untuk kamu, okay? So guys, yang suka menyanyi tu, suka menyanyi, so ada kaitan dengan kamu ni, okay guys? Kali ni kan aku ambil vibes, aku nak mahu ada ketawa-ketawa ke apa. Kita ni kurang-kurangkan sikit. Tapi aku ni jenisnya dah dapat serius bah. So ya, okay guys, sebelum aku mula cerita, jangan lupa apa? Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and also jangan lupa komen. Lihat video ni, share arah grup kamu, share arah Facebook, share arah TikTok, share arah Instagram. Help me, okay? Help me. We gain views, okay? We gain views. Pasalnya aku mau cerita seram gua ni orang kenal gitu. Well, no lah macam tu. Mudahan juga. Hopefully one day Fahmi menjadi seorang YouTuber yang berjaya. Amin. Banyak 1001 impian ni ada. Gitu. So guys, let's get started. Cerita seram kali ni, minta maaf, kreditnya pun hilang. Kepada siapakah cerita ni, kepada siapakah, minta maaf. Aku langsung ingat sudah dari mana aku berlurih ni. Yang penting aku ceritakan. Yang penting bukan ceritaku, sebarang kisah seram yang aku ceritakan tidak tahu adakah benar ataupun adakah direkaan semata-mata. Okay, let's get started. Suara nyanyi, bunyi gitar, gitu. Ia punya tajuk. Okay guys, sebelum aku start lah kan, aku nak menggunakan earphone kali ni. Aku akan bercakap macam ni. Hopefully you guys can dengar dengan baik ataupun baca cerita seram yang berada di sini ni, okay? Okay. Suara nyanyi, bunyi gitar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pembaca dan peminat cerita seram. Hari ini saya ingin berkongsikan cerita seram daripada pengalaman saya sendiri. Mungkin cerita saya ini tidaklah seberapa menarik dengan kisah seram yang lain, tetapi biarlah kisah saya ini dijadikan sebagai satu pengajaran untuk kita semua. Faham? Okay, faham. Bila kita menyebut mengenai lagu atau muzik, hampir kesemua orang tahu dan memang meminati mendengar lagu, terutama sekali seperti orang-orang kita sekarang. Hampir kesemua kita minat mendengar lagu-lagu nyanyian daripada artis yang diminati oleh masing-masing kan. Memang typo sini. Dan hobi saya yang saya minati dulu ialah mendengar lagu, bermain alat muzik dan menyanyi. Saya suka menyanyi, tetapi yang kerap saya lakukan adalah bermain alat muzik, iaitu gitar. Okay. So kita ni faham di sini kan. Aku mesti dengan penerangan
supaya benda boring lah. Supaya benda boring macam kita ni mesti cakap-cakap lah. So as kita ni faham di sini, ia suka bermain dengan alat muzik. Ia pun suka menyanyi. Ya, tapi mostlynya di sini ia cakap ia suka memainkan alat muzik, okay? So ia pun di sini suka bermain alat muzik gitar. Okey, dulu saya ada kumpulan tersendiri, saya dan kawan yang seorang bermain gitar, seorang lagi bermain drum dan yang seorang ialah penyanyi kepada kumpulan kami. Kadang-kadang saya yang akan menyanyi dan dia yang bermain gitar. Waktu itu kami sering dipanggil ke rumah dan dibayar untuk bermain band. Lah, yang orang kita ni cakap, kami selalunya dipanggil untuk majlis kahwin dan acara ulang tahun, dan kami juga pernah dipanggil untuk acara gambus. Ketika itu saya pun menyanyi dan saya rasa hampir semua orang pernah hadir ke acara gambus kan. Pada tahun 2012, oh my god, this cerita memang lama sudah. Pada tahun 2012 kami sekumpulan dipanggil untuk acara ulang tahun syarikat di Panaga Club. Okay, maybe some of them yang 2012 punya zaman lah. Memang tahu cerita ni, aku dah pernah dengar bang sebenarnya. Syarikat di Panaga Club Seria, kami berempat dijemput untuk menghiburkan dan bermainkan beberapa buah lagu untuk mereka yang ada di sana. Dan waktu itu saya disuruh menyanyi oleh kumpulan saya. Okey, waktu tu ia kena suruh menyanyi lah kan oleh grupnya di Panaga Club kan, Panaga Club. Memandangkan penyanyi kumpulan kami waktu itu suaranya tidak berapa sihat, saya pun menggantikan tempatnya. Oh, so kira apa namanya ni orang ah? Kira apa namanya ni orang? Apa namanya tu? Penyanyi khas band tu, which is kawannya ni berasa kurang sihat. So ia terpaksa menggantikan kawannya ni. So keadaan berterusan sehingga jam 12 malam. Selepas selesai semuanya, kami pun pulang dengan kenderaan masing-masing. Okey, di sini aku ada rasa vibe seram sudah. Ketika itu saya seorang saja yang pulang dan tinggal di Kuala Belait, manakala kawan-kawan yang lain berasal daripada Tutong dan mereka menaiki kereta yang sama. Jadi tinggallah saya seorang pulang ke Kuala Belait daripada Seria. Macam seram sikit. Kalau seorang-seorang ni kan bahaya sikit bah. Aku memang faham kalau orang tu berada di dalam kereta seorang, memang vibe seramnya lain macam. And most of the time orang yang dalam kereta seorang mudah diganggu kan. Okey lah. Seram sikit. Macam aku goosebumps sikit. So macam yang saya katakan tadi, salah satu hobi saya ialah suka mendengar lagu, dan apabila saya berada di dalam kereta, saya pasti akan memasang lagu yang saya minati dan saya akan pasang sehingga volume lagu itu menjadi besar dan penuh. Aku jenisnya cannot relate if bersama dengan orang yang suka blast dia punya volume penuh dalam kereta. Macam how to say kalau kau dah miti lagumu, kau at least boleh dengar surroundingmu bah. Walaupun kau berada dalam keadaan seram, at least kau boleh beristighfar ke apakah ni. Kau takut terpampan dengan lagu. Itu sebenarnya aku dalam kepala otak ku ni. Macam tu lah ni orang. Okey, sambung. Okey, apabila lagu itu sudah saya pasang dan semestinya saya pun turut ikut sama menyanyi lirik lagu tersebut tanpa memedulikan hal sekeliling. Ni yang aku maksudkan sebenarnya. Orang biasanya blast full volume dalam kereta untuk mengignore keadaan sekelilingnya bah. Aku dah dapat relate benda tu. Memang aku dah dapat relate. Minta maaf lah. Okey. Selepas 15 minit saya pun sampai ke rumah. Ketika saya keluar daripada kereta, saya terdengar ada suara orang menyanyi, tetapi saya hiraukan sahaja. Kemungkinan perasaan saya mungkin itu daripada jiran sebelah yang kebetulan juga memang selalu lewat tidur malam. Saya pun terus masuk ke bilik saya, mandi dan menukar pakaian, kemudian turun ke dapur untuk minum. Okey. Ada vibe seram sudah. Aku ada rasa aku kena kacau. Macam tu. Takut kau bawa benda tu daripada tempat lain. Macam tu lah. Aku pun ada cerita. Okay, stay tuned until the end of
every video. Okay. Apa ada cerita pasal kisah seramannya? Ada 2 lah. Aku boleh share arah kamu. Ada 2. Saya pun terus masuk ke bilik saya tadi mandi dan menukar pakaian. Kemudian turun ke dapur untuk minum. Tiba-tiba saya terdengar suara orang menyanyi di ruang tamu. Saya terus pergi ke ruang tamu untuk melihat siapa yang menyanyi dan saya dapati tidak ada seseorang pun di sana. Saya pergi memeriksa adik saya, adakah dia yang menyanyi tadi, dan saya lihat adik saya sedang nyenyak tidur di biliknya. Allahu Akbar, kan ada saja. Tiba-tiba saya terdengar ada suara orang bernyanyi lagi. Saya pergi ke ruang tamu dan ke dapur sekali lagi untuk memeriksa, tetapi tidak ada seorang pun yang kelihatan. Macam seram sikit aku, macam goosebumps. Aku selalu goosebumps every video Itulah aku cakap, kadang-kadang kita ni boleh. Kalau ada benda tu, kita ni jangan jenis apa namanya ni, beranikan diri. Mau Julian. Dan. Kadang-kadang apa yang kita ni macam mana cakap once kamu feel curious about that thing lagi suka macam tu masukkan tu. Kadang-kadang kalau kita ni jenisnya macam contoh kita nampak benda sekilas mana, kamu lihat macam jangan dilihat lagi, sudah tak, move on tak. Marah. Sabar. Anda marah. Okey, tetapi tidak ada seorang pun yang kelihatan. Dalam fikiran saya, mungkin saya sudah terlalu mengantuk hingga terdengar suara orang menyanyi. Ketika saya hendak naik ke tingkat atas untuk masuk tidur, saya terdengar lagi satu bunyi, tetapi kali ini saya terdengar bunyi gitar saya dimainkan oleh seseorang daripada studio yang saya bina di tingkat bawah. Bunyi gitar itu dimainkan dengan jelas dan lancar iramanya, seolah-olah kedengaran seperti saya yang bermain alat muzik itu sebelum ini. Okey, boleh lah. Aku seram-seram sikit. Allah. Saya turun semula nyangkuk belum mata aku cakap. Saya turun semula ke tingkat bawah. Saya mula muskil siapakah yang bermain gitar di tengah malam ini. Apabila saya pergi ke studio itu, saya tidak melihat ada satu orang pun yang berada di sana. Okey kan kau berani tapi kau punya hati lain sudah. Okey, hati saya sudah rasa lain. Baru saja saya memulakan langkah untuk menaiki anak tangga, saya terdengar semula bunyi gitar tersebut. Seramnya. Bulu roma saya sudah mula tegak berdiri. Dalam masa yang sama, saya terus berlari memijak anak tangga dan terus masuk dalam bilik saya. Saya diselubungi dengan selimut, menggeletar ketakutan. Saya terdengar lagi suara orang menyanyi di bilik saya. Allah, lagi seram. Kau dengar, kau agak lagi ya kau kan. Itulahnya orang, jangan diagak. Astagfirullahalazim, mana ani terbanar. Diikuti pula dengan bunyi gitar tadi. Basking dia. Kan kau tengok hantu pun pandai basking semasa ni. Astagfirullahalazim. Kan dah boleh serius bahawa minta maaf tak kamu. Okey, oleh kerana sudah takut, saya terus pejamkan mata dan terlelap sendiri. Keesokannya saya memberitahu perkara itu kepada seorang ustaz yang pakar dalam perubatan tradisional Islam. Dia memberitahu saya bahawa mungkin itu petanda supaya saya sedar dan jangan leka dengan perkara dunia seperti bernyanyi, bermain gitar. Yang ini tidak salah, tetapi jangan sampai terlalai, dan selalunya jin dan syaitan memang suka kepada orang yang lalai. Saya pun mengakui kadang-kadang saya habiskan masa dengan menyanyi hingga lewat malam dan terus main gitar tanpa hiraukan waktu solat. Ustaz itu menasihatkan supaya saya tidak menyanyi atau main alat muzik ketika masuk solat, waktu solat, terutama waktu maghrib, dan dia turut memberitahu saya supaya tidak lalai sehingga meninggalkan solat dan jangan kerap bermain alat muzik di rumah kerana syaitan suka dan dia akan mengikuti kita dan akan membuatkan kita menjadi seorang yang lalai.
Sejak dari itu saya pun tinggalkan segala hobi saya yang dulu. Saya telah bernekat supaya tidak menjadi orang yang lalai untuk melakukan solat. Saya harap cerita saya ini dapat memberikan peringatan kepada kamu semua. InsyaAllah semoga kita menjadi seorang yang sentiasa dekat kepada Allah. Assalamualaikum dan terima kasih. Okey, sebenarnya kan in my opinion lah opinion yang seberapa ni, for me, if you mau hobi menyanyi, bermain alat muzik, ataupun kau buat lagu, kau menyanyi, okey lah yang ada kaitan dengan muzik, kau boleh seimbangkan kau punya hobi dengan melakukan segala suruhan Allah. Kau boleh seimbangkan, bukannya kau terus tinggalkan. It's okay lah kau tinggalkan untuk kau punya good lah Johan. Tapi I respect your opinion. Hopefully semua orang boleh berubah lah macam tu kan. Kalau ada yang jenisnya terlalai macam tu, kita ni boleh lalai. Itu saja, kita ni boleh lalai kadang-kadang. Okay, pandai-pandai seimbangkan. If atau apa yang kamu ceburi, ataupun kalau itu bidang yang kamu ceburi, it's okay, go on. Tapi hendaklah seimbangkan dengan ibadah untuk akhirat nanti. Macam tu. Okay guys, ni kalau minta maaf lah satu cerita seram sajalah tu. Pas aku fikir tadi kan ia telah diganggu ketika dalam perjalanan ke rumah tapi it's okay lah. Aku nak akan ceritakan pasal tu. If you guys curious, boleh komen di bawah. Nak tahu aku akan ceritakan kan. Tapi this thing is about music juga. Okay lah. Sebenarnya dulu kan waktu aku sekolah menengah, waktu tu year 7. This is my experience Aku ni ingat kawan ku tu masih ingat. Aku ke indah, tapi yang penting aku masih segar dalam ingatanku yang kami kena kacau waktu baru balik daripada choir di Jodrong International School. Kami dulu year 7 nak ikut choir. Year 7 dulu tu aku paling ingat. Waktu tu kan anda panjang lah ceritanya ni, pendek sajalah. Waktu tu kami baru balik daripada JIS tu dalam pukul 6 macam tu, maybe 6 macam tu ataupun 5 lebih kan, masuk pukul 6. And then arah bilik meeting cigu ni kan, sekolah menengah ni, bilik meeting dorang ada terletaknya guling tangan. So if you guys don't know what is guling tangan adalah alat muzik tradisional Brunei kan, ngam kan. So tema tu aku sama kawanku tinggalkan beg kami di atas. Betapa bodohnya kami tema tu Kami tinggalkan beg kami di atas hampir dengan bilik meeting cigu tu. So tema tu aku sama kawan-kawan ni melinggang naik ke atas. Lepas tu kami cerita, kami cakap saja, kenapa seram semacam gelap ni Kamu tahu gelap siut. Bilik staff room kalau aku ingat tu kembang dah bulu tu. Kalau aku ingatkan kalau kan describe terang tu macam kau harapkan lampu yang macam bulat, lampu siling tu saja kamu harapkan itu saja tu. Kan ada yang buka, ada yang tutup. Lepas tu kan waktu kami berjalan tu pukul 5 lebih. Allah, aku goosebump. Pukul 5 lebih, cuba kamu bayangkan. Aku dah tahu lah pukul 5 lebih ke pukul 6 lebih. Yang penting tema tu gelap sudah. Yang penting waktu kami balik tu kan memang gelap sudah. Lepas tu beg kami tinggal hampir bilik meeting cigu tu. And then waktu kami keluar kan kami tagur benda tu. Kami tagur tempat kawasan tu gelap And then tiba-tiba je diorang main guling tangan. Siut, guling tangannya tak macam bunyi ting ting ning 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 macam tu macam siapa main guling tangan pukul 6 macam ni. Seram. Sampai ke kepala seram. Siut, ya Allah. Kalau aku ingat sekalinya kami mendengar macam tu kan, kami lihat bilik meeting cigu tu macam siapa main. Nak kan bunyi bell sekolah. Kami lari. Aduh nyawa. Kami lari sekuat-sekuat hati Kami nak bagi tahu cigu tu benda tu. Kan cigu pun takut. Itulah kalau cerita seramnya. Tapi if this thing happen dengan kamu, apa kamu buat? Apa kamu buat? Kamu lari juga kan? Mustahil kamu dah lari, mustahil kamu lihat lagi kan?
Kan? Okay guys, itu saja cerita seram kita ni pada hari ini. I hope you guys enjoy today video, okay? Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share, and jangan lupa komen, okay? My video ni. I hope you guys enjoy video ni. Help me share arah group ka, arah WhatsApp status ka, arah Instagram ka, arah TikTok. Boleh share juga, share for me, okay? So guys, thank you so much for watching. Hope to see you guys again soon. Thank you so much for you guys punya support. Ada masa, aku tahu lah, ada masa 7 bulan lagi. 7 bulan untuk, ya, kan kena bagi masa setahun untuk YouTube ni. So help me to reach 1000 subscriber, and also help me to gain views juga, so my public watch hours tu makin naik. Macam tu. Okay guys, thank you so much for watching. Bye bye.